Selamat petang ya. Selamat tengah hari lah. 1.35 tengah hari. 15 Ogos 2020. Hari ini saya nak bercerita sikit tentang kefahaman zone H4 ya. Zone H4 ni of course lah, bila kita sebut zone H4 ni merujuk kepada time frame H4 ya. Dan kita masih menggunakan value area juga untuk mengetahui arah market, sama ada di fasa advancing ataupun di fasa declining. Okey, kita tengok zone H4 ni ya, rakan-rakan ya. Tengok separator ni. Ni zone H4, kita tengok gold ya. Di gold. Ni separator ni. Garis-garis dot-dot ni separator 13 Julai hingga 7 Ogos, 10 Ogos hingga 14 Ogos. Current market. So separator dot-dot ni ya. Apa yang kita nak tandakan zone H4 ialah sebelum separator ni ada candle. Apa yang kita perlu buat adalah tandakan zone H tersebut. Candle sebelum zone H4 ni. Ni candle ni lah, sebelum separator tu. So kalau macam ni untuk next week belum muncul lagi. Dalam pukul 10.11 ni muncul zone H4 kat sini nanti. InsyaAllah. Kita tengok nantilah. So sebenarnya waktu Isnin tu pagi-pagi kita tak perlu entry lah, sebab tak muncul lagi zone H4. Nanti tengah hari barulah muncul zone H4 dekat sini. Sama juga ni minggu berikutnya ni 31 Julai zone H4 dia, ni candle zone H4, tandakan atas dan bawah. Sama juga ni minggu berikutnya, ini zone H4 dia. Selalu zone H4 kecil-kecil je dia punya candle. Sebab apa? Of course hari Isnin tu pergerakan tak besar waktu pagi. So apa yang perlu kita lihat, value area terbuka. Ni pun zone H4 juga. Ni sebelum separator kecil kan, gold ni. So kita lihat ni. Ni value area ya rakan-rakan. Value area. Siapa yang belajar pump tu, kelas saya faham lah apa dimaksudkan value area tu. Value area ya, ataupun dikenali sebagai VAR. Value area terbuka. Bila value area terbuka, maknanya fokus kita dekat H4 ni, kita tahu market directional bias dia adalah dalam fasa advancing. Kita nak buy saja. Buy kita di H1. Mungkin kita video saya dah banyak saya tunjuk macam mana kita nak entry dekat H1, entry CPWA dan pelbagai entry lagi ya. So sekarang ni kita nak tengok zone H4 ni, apa fungsi zone H4 ni ya. Kita tahu market value area terbuka di fasa advancing. Nak fokus kita nak buy saja kan. Bila war di bawah, market di atas, fokus kita adalah buy. Dan market ni, value area ni 45 darjah. Apa maksud 45 darjah ni? Maksud dia ni kotak ni, part segi ni, kita anggap ya, dari bucu ke bucu ni nampak ni. 45 lah tu. Tak perlu sukatkan tu. Itu maksud 45 darjah. Nampak ni? Ni kalau sini 90 kan. Tapi ni angle ni 90. Tapi kita buat di sini bucu ke bucu ni 45 darjah. Tengok. Dia selari dengan garisan 45 darjah kita. Itu dipanggil value area dalam keadaan 45 darjah. Okey. Fokus kita nak buy ya. Okey, kita tengok kembali kepada zone H4 tersebut. Tengok sini. Zone H4 ni kan, market break di atas high zone H4. Fokus kita nak buy saja. Value area pun terbuka sebelah bawah. Dia duduk di sebelah bawah. Tengok. Bila market break di zone H4, tengok. Berapa market minggu tu pergi jauh tak? 900 pip. Sama juga sini. Waktu buka, market break di high zone H4. Fokus kita buy saja. Sini ke sini berapa pip?
kepada minggu 800 pip lagi. Cuma kita faham sini berlaku sini semua berlaku retracement saja. Sebab kekuatan adalah untuk buy. Ini bull. Kalau kelas advance saya yang peringkat tertinggi advance, inilah bull. Inilah pergerakan satu bull, pergerakan satu, inilah balance line. Satu, dua, ini dua, gerakan manipulative movement. Di market break balance line, itulah real movement. And then minggu berikutnya pula sama juga, market cuba break di low high, di low bahagian low zone H4, kita tak entry sell. Kenapa? Itulah manipulative movement. Sebab value area terbuka, kita tak ambil, kita tak entry. Bila kita akan entry bila market break di high zone H4, makna buy, makna selari dengan directional value area tu, buy. So fokus kita nak buy. Berapa pip ni rakan-rakan ya? 900 pip. Cuba kita tengok minggu lepas ya. Minggu lepas market dah masih lagi dalam keadaan di fasa advancing. Ni zone S4. Kita tengok market breaks high zone S4. Kat sini macam saya cakap dalam video yang lepas, kalau dia the first Monday tu, kebanyakan dia market tak cantik lah. Kita tunggu hari Isnin. Kalau hari Isnin dia break di low zone S4, kita tak entry sell lagi. Dekat sini nampak dia break value area ataupun BEMA. Kita panggil ni BEMA ya. Dia break value area. So kekuatan kita sudah nak tahulah market kat gold ni nak sell. Kita boleh sell kat sini lah. Sell kita, kalau kita belajar, kita sell dekat S1 lah. Kat sini area-area nanti S1. Kita tengok apa yang berlaku kat S1. Dan kenapa kita teruskan market ni? Market turun minggu ni kan. Ni dekat S4 ya. Apa yang berlaku hari Ahad ni, Senin ni, kita tunggu. Kat mana kedudukan S4 tersebut? Kat mana kedudukan S4 tersebut hari Isnin ni? Dan minggu depan lah. Kita kena pastikan, katakanlah zone S4 kita kat sini. Macam ni lah kan. And then value area kita pula kita ni anggaran lah sajalah kan. Macam tu. Ini value area kita kan. Katakan value area ni lah EMA 50-20 kan. Saya tukar color, letak biru. Nampak ni lebih kurang kan. So katakanlah market, apa yang terjadi pada market sekejap ya. Market minggu ni, minggu Isnin ni, market macam ni, down ni, market ni. Saya tak ada lukisan, saya screenshot, saya lari. Macam ni lah. Dia break, kata ni market ni, garisan ni, market break di high zone S4. Kita tak entry buy ya. Kenapa? Value area di fasa declining. Fokus kita nak sell saja. So bila nak sell, market down ke bawah sini, dia break di low zone S4 ni. Fokus kita adalah untuk kat sini, untuk tunggu kat sini, kita fokus kita nak sell. Sell kita adalah sell CPWA. Nanti saya akan terang baliklah mungkin di video lain apa itu entry CPWA ya. Kita tengok dekat S1. Kecilkan sikit. Nampak ni. Ni market di market di S1. Ni yang tadi zone S4 ni. Market zone S4 dia buat KMBMA, dia break zone low di zone S4, wah terbuka dah. Fokus kita nak sell saja. Mana sell kita boleh kat sini sebenarnya. And then market last week ni. Seminggu last week ni. Market sideways, kita jangka market ni besok macam ni lah. Tunggu CPWA dekat sini. Ni zone value area, tunggu dekat ni CPWA. Okey. Saya harap rakan-rakan faham ya kegunaan S4 ni. Ni S4 juga ni. Dekat ini
S4 garis S4 yang kita tanda dekat S4 tapi di time frame S1 dekat sini kan. So market bu, kebanyakan market bu ni bu manipulative movement, fokus kita nak buy saja. So insyaAllah buy kita banyak kat sini sebenarnya ni, buy kefahaman CPWA. InsyaAllah next video saya cerita pula apa CPWA dengan lebih detail. So video kali ni saya menunjukkan kefahaman zone S4 ya. Mudah kefahaman zone S4 ni kan. Okay guys, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.